Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Draklord FX Official. Jadi untuk video kali ini saya akan berkongsi sedikit maklumat berkenaan pelaburan scam. Sebenarnya ramai rakyat Malaysia dah tertipu dengan pelaburan scam ni. Kalau nak dikira pelaburan scam ni memang takkan boleh lah, sebab pelaburan scam macam cendawan tumbuh selepas hujan, tak terkira. Mereka ni suka menawarkan pulangan yang lumayan, dan bagi mereka yang ada mindset nak cepat kaya tu kan, of course akan terjebak. So kalau nak buat duit, pastikan korang semak dahulu sebelum terkena. So dalam video ini juga aku nak kongsi tentang satu pelaburan yang agak fishy dan possible of scams. Let's go. Antara 3 individu yang diberkas polis Johor kerana disyaki menjadi dalang kegiatan pelaburan pertukaran mata wang asing forex dan kripto di Keluang Selasa lalu. Menurut Ketua Polis Negeri Dato' Ayub Khan Maidin Piche, semua suspek ditahan dalam satu serbuan di sebuah rumah di Taman Sri Keluang KK jam 9 malam. Disebabkan ramai yang suruh admin review satu investment ni, so apa kata kita review sedikit tentang satu investment yang digelar sebagai trade profit. So let's go. Okay, yang pertama sekali, kenapa admin anggap investment ni sebagai sebuah scam? Admin hanya anggap saja dan admin tidak menyatakan bahawa investment ini adalah scam. So jom kita tengok 3 sebab yang admin akan bagi kenapa admin anggap trade profit sebagai sebuah scam. Question mark. Okay, sebab yang pertama, website dia baru dicipta. Website dia hanya berusia 3 bulan 18 hari sahaja. Tetapi dalam website tu dia claim 30 tahun experience. Sound fishy, right? Korang tak rasa pelik ke? Macam mana ada experience 30 tahun tapi website pun baru 3 bulan? Sama juga macam sebelum-sebelum ni lah. Banyak pelaburan kantornya bila kita semak dia punya website, claim bertahun-tahun pengalaman, tetapi bila kita semak website mereka hanya baru dicipta. So hati-hatilah. Okey, sebab yang kedua, trade profit tiada lesen pengurusan perkhidmatan wang. Bila mana admin cari di ers.satcom, tiada maklumat berkenaan mereka ditemui. Jadi jika apa-apa berlaku pada duit anda, agak sukar untuk dapatkan duit anda. Memang susah lah kalau korang nak dapatkan duit korang kembali, sebab mereka ini tidak berlesen dan tidak berdaftar. Mereka mungkin berdaftar menggunakan nama SSM, tetapi SSM bukanlah lesen untuk mereka menjalankan aktiviti perkhidmatan wang. Jadi korang kena faham dan bezakan apa itu SSM dan apa itu lesen perkhidmatan wang. Polis mengesan 672 sindiket pelaburan haram direkodkan yang mengakibatkan ribuan mangsa kerugian 93.7 juta ringgit di seluruh negara mulai 1 Januari hingga semalam. Pemangku Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Saiful Azli Kamarudin berkata, daripada jumlah sindiket itu 467 daripadanya adalah pelaburan secara dalam talian dengan kerugian dialami mangsa mencecah 52.3 juta ringgit. Yang ketiga, ROI ataupun Return on Investment yang melampau. Tetapi investment ni taklah melampau seperti ekstra dana, di mana kalau korang invest RM30, korang boleh dapat RM19,000. Tetapi investment ni dia macam boleh lah, tak terlalu melampau. Dan investment yang mereka tawarkan ataupun ROI yang mereka tawarkan adalah 285% dalam masa 20 minggu. Okey, kalau korang kira, korang boleh beli satu unit dengan harga RM350 dan korang akan dapat RM50 setiap minggu selama 20 minggu. Dengan kata lain, korang invest RM350, korang akan dapat RM1,000 dalam masa 20 minggu. Jadi mengikut perkiraan admin, ROI ataupun Return on Investment adalah sebanyak 285%. Jadi korang rasa boleh percaya ke? Sedangkan ASB hanya menawarkan 5 ke 8% dan kebanyakan investment yang mempunyai lesen di luar sana, mereka punya pulangan atas pelaburan tidak melebihi 15%. Dan korang boleh lihatlah kat sini, mungkin ada sedikit fishy lah kat sini kan. Korang boleh percaya ke? Sebab bagi admin sendiri, trader mana yang hebat sangat sampai tak ada loss tu? Korang trade, even the professional trader, even Warren Buffett pun ada loss, walaupun dia dah ada experience yang panjang. Ini kan pula lah orang Malaysia. Korang boleh percaya ke mereka ni?
Okey, kita tak nak kutuk lah orang Malaysia, tetapi kebanyakan pelaburan scam ni diasaskan oleh orang kita sendiri. Orang Melayu sendiri yang buat. Orang Melayu sendiri yang tipu orang Melayu. So, kalau korang nak dengar, tak nak dengar tak apa, terpulang. Kalau korang nak terima pandangan admin, korang terima, tak nak terima pun tak apa. Okey, dan lagi satu admin nak cakap, kalau mereka boleh buat duit banyak macam ni, mereka tak perlu promote dan cari orang. Bayangkanlah, kalau dia kata dia boleh buat 285% dalam masa 20 minggu, kenapa dia nak cari orang? Dia boleh je guna duit dia sendiri dan grow duit dia sendiri. Dan dia repeat benda tu sampai dia jadi jutawan. Kenapa nak cari orang? Betul tak? Kat situlah fishy dan rasa macam benda ni betul ke tidak? Benda ni betul ke tidak? Jadi kat sini apa yang admin nak sampaikan dan konklusinya adalah, kalau korang nak invest, pastikan korang semak dahulu. Dan korang boleh semak di laman web rasmi kerajaan. Yang pertama sekali, jika ianya melibatkan pelaburan, korang boleh semak di Investor Alert List oleh Suruhanjaya Komisioner Malaysia. Dan yang kedua, korang boleh semak di ers.seccom atau ers.setcom lah. Ataupun korang boleh tengok seperti dalam video ni. Korang boleh klik kat situ dan korang boleh semak sama ada mereka ini berlesen ataupun tidak. Dan pastikan anda kalau nak invest kat tempat yang berlesen, supaya anda tidak tertipu dan tidak kehilangan duit serta hard earn money korang. Okey, penat-penat cari duit, last kena scam. Dan tolong orang kat luar sana, korang yang menonton video ni, tolong jangan ada apa-apa mindset nak cepat kaya. Tolong. Disebabkan mindset nak cepat kaya tu, ramai orang kat luar sana tertipu dan terpedaya dengan investment scam seperti ini. Jadi kalau korang rasa video ni menarik, korang bolehlah like, subscribe dan share video ni supaya ramai lagi orang kat luar sana tidak tertipu. Okey, sampai di situ saja video saya. Dan kalau korang tak nak kena scam, tak nak kena tipu, korang subscribe kat channel ni supaya kita boleh share lebih banyak awareness tentang scam pelaburan yang ada di Malaysia. Kegiatan sindiket penipuan secara dalam talian yang menjadikan sebuah hotel di ibu negara sebagai markas operasi mereka. Seramai 29 ahli sindiket terbabit ditahan selepas serbuan di hotel di Bukit Bintang malam tadi. Dan ingat, admin bukanlah financial consultant, bukan juga fund manager dan bukan juga financial advisor. Jadi apa yang admin buat di channel ni hanyalah menyebarkan awareness tentang cara-cara untuk elakkan diri daripada ditipu dan menjadi mangsa scammer. Okey, sampai di situ saja video kali ini. Dan terima kasih. Bye-bye.